Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR Sains pada hari ini. Untuk hari ini, cikgu akan menyambung dengan topik yang baru iaitu tajuk bunyi. Tahukah murid-murid apa itu bunyi? Bunyi dihasilkan oleh getaran. Setiap objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Bunyi ini akan melalui molekul udara yang bergetar lalu memasuki organ pendengaran kita iaitu telinga. Di sini menunjukkan bahawa setiap objek yang bergetar akan mengeluarkan bunyi. Bunyi boleh dihasilkan melalui pelbagai cara seperti tiupan, ketukan, petikan, gesekan dan juga tepukan. Contoh penghasilan bunyi adalah seperti apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling akan bergetar. Yang kedua, apabila tali gitar dipetik atau digesek, ia juga akan bergetar. Yang ketiga, apabila xylofon diketuk, xylofon akan bergetar. Kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Di sini menunjukkan apabila setiap objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang sifat bunyi yang pertama iaitu bunyi bergerak ke semua arah. Murid-murid boleh perhatikan gambar rajah yang cikgu berikan ini. Ini adalah gambar rajah Faris, Teruni dan Meling. Boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi loceng bergerak ke semua arah. Contoh yang lain yang menunjukkan bunyi bergerak ke semua arah adalah loceng di sekolah yang kita dengar pada setiap hari. Walaupun murid berada pada kelas yang berlainan, tetapi semua murid boleh mendengar bunyi loceng kerana bunyi bergerak ke semua arah. Contoh lain yang menunjukkan bunyi bergerak ke semua arah adalah bunyi siren daripada ambulan yang menunjukkan terdapatnya kecemasan. Walaupun individu berada pada kedudukan yang bertentangan, tetapi mereka masih lagi boleh mendengar bunyi siren kerana bunyi bergerak ke semua arah. Sifat bunyi yang kedua ialah bunyi boleh dipantulkan. Apabila bunyi terkena pada satu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Contoh pantulan bunyi adalah apabila kita menjerit di dalam gua, kita akan mendengar kembali suara kita yang seakan-akan bergema. Ini adalah disebabkan oleh bunyi itu dipantulkan apabila terkena kepada permukaan gua. Yang kedua, apabila kita menjerit di dalam dewan yang kosong, suara kita juga akan didengar kembali dan bergema. Ini adalah kerana bunyi itu dipantulkan pada permukaan dinding dewan dan dikembalikan semula kepada pendengaran kita. Yang berikut adalah menunjukkan gambar rajah pantulan bunyi. Arah bunyi dipantulkan kepada permukaan yang keras dan bunyi akan dipantulkan. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Contoh fenomena pantulan bunyi adalah seperti gema, ultrasonik dan juga sonar.
Contoh fenomena pantulan bunyi yang pertama adalah gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contoh fenomena pantulan bunyi yang kedua adalah ultrasonik. Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bunyi bayi di dalam kandungan. Dan contoh fenomena pantulan bunyi yang ketiga adalah sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek yang berada di dalam air. Okey murid-murid, setakat ini dahulu penerangan cikgu tentang tajuk bunyi iaitu penghasilan bunyi dan juga sifat-sifat bunyi. Okey, setakat itu dulu untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.